6 tanda trader perlu detach dari chart. So itulah topik yang telah berlangsung semalam, yang telah dikongsikan oleh Mr. Flaha, pengasas The Third Eyes. So jom kita tengok apa yang beliau kongsikan malam tadi. Apa pun, kita roll intro dulu. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang kepada semua peserta yang ada malam ni. Ni ramai ni. Faizal Talib, Safi Musa, Khairul Hakim. Khairul Hakim saya ingat Moshad tadi. Gaya-gaya Moshad tu. Hassan, Maizi, Juwaini, Faris Sabri, Hanzalah, Sulaiman, Ibrahim, Firuz. Ramai lagi lah. Okay, terima kasih sudi meluangkan masa untuk join session malam ni. InsyaAllah dalam session malam ni, Abang Asmar dia cakap kat saya, boleh tak buat perkongsian. Saya kata kat dia, kalau kita buat mindset boleh tak? Kan? Sebab saya tak rasa nak bercakap tentang technical analysis. Jadi saya rasa macam nak bercakap tentang ilmu mindset. Jadi Abang Asmar kata okey, maka kita pun bertemulah malam ni di bawah satu tajuk yang saya namakan sebagai 6 tanda yang kita kena kenal untuk detach daripada chart. Okey, 6 tanda yang kita kenal. Okey, sebelum tu Abang Asmar nak tanya, saya akan bercakap ni berapa masa yang saya ada, yang pertama. Yang kedua, adakah bila saya cakap ada engagement daripada orang ataupun tak ada engagement daripada orang? Untuk tu saya serahkan sepenuhnya kepada Cikgu Wek lah. Okey, baik. Cikgu Wek saya dah lantik jadi co-host. Jadi rasanya boleh operate segala tool yang ada lah. Okay, good. Okay. Saya prefer two-way communication. Okay, maksudnya kalau ada orang yang nak tanya soalan, on the spot tanya. Jangan tunggu sampai habis program baru tanya. Nanti dia lupa. Dan tapi saya appreciate kalau sesiapa yang nak tanya tu boleh tekan spacebar kalau tak silap untuk Zoom. Untuk unmute mic sekejap and then bertanya and then mute balik. Okay. So kalau tuan-tuan tekan spacebar untuk unmute-kan sekejap untuk tanya soalan and then mute-kan balik supaya semua orang boleh dengar dengan clear. Alright? Jelas ke? Boleh test tak? Kita test sekejap. Jadi tak? Ke tak jadi? Macam tak jadi je. Tak jadi Confirm tak jadi? Hello? Ke saya dah ter-left session ni? Boleh sesiapa respon? So saya kena release dulu sekejap Silakan bang. Ask all to unmute. Okay. Boleh. Boleh dengar. Sebab tadi host tak bagi lepas. Host tak bagi lepas. Okay. Dapat. Okay. So unmute manually lah. Alright. Okay. Unmute manually. Boleh. Pasal dia hilang ni. Kita nak tahu macam cantik. Okay. Bila dah unmute, jangan lupa mute-kan balik. Mute manually. Okay, ada yang masih lagi tak mute lagi? Dengar tak? Hello. Okay, boleh
Boleh ke siapa yang belum mute minta mutekan semula? Atau kalau tak ada, kalau tak boleh, kita minta host untuk mutekan lah. Alright. Jadi saya teruskan insya-Allah. Okay. Pertama sekali untuk yang belum, yang first time dengar nama Flaha, yang first time tengok budak kepala botak ni, saya cerita dulu sedikit lah untuk background saya. Nama saya bukanlah, kalau ikut IC bukanlah Flaha bin Abdullah, bukan. Nama saya Kamel Azwad bin Abdullah Elias Muhammad Noor. Tahun ni berumur 24 tahun. Okay. Dan orang lebih mesra panggil saya sebagai Mr. Wack. Okay, Wack, W-E-K. Okay. Jadi saya menggunakan stage name Flaha membawa maksud fly high, terbang tinggi. Okay, jadi saya berharap supaya penggunaan nama tu dia memberikan satu impact lah kepada The Third Eye ni. Okay, jadi Flaha ni telah mencipta, kita nak panggil, mencipta The Third Eye. Okay, sekejap, saya tak selesa lah. Dia macam cakap sorang-sorang tau. Bila tak ada engagement ni dia jadi macam macam aku tengah membebel dalam bilik sorang-sorang ke? Okay. Tapi bagi saya masa untuk biasa kan. Okay. So alhamdulillah tahun 2021 ini adalah tahun ke-7, ke-8 dan saya libatkan diri ataupun jebakkan diri dalam dunia trading. Alhamdulillah. Dan macam biasalah tahun pertama indah ataupun beberapa bulan dalam tahun pertama tu kenangan yang indah. Dan 6 tahun seterusnya ataupun 5 tahun seterusnya tahun yang penuh dengan sengsara. Sengsara. Sebelumlah saya betul-betul jumpa Third Eye pada tahun lebih kurang 2000 awal 2018 lebih kurang. Okay. Dan Third Eye ni adalah originally daripada saya sendiri dan alhamdulillah dulu saya seorang-seorang. Sekarang alhamdulillah kita dah ada team untuk kita analyse, team untuk kita gerakkan pengurusan, team untuk kita siapkan konten dan sebagainya. Okay. Kalau sayalah yang buat konten, sayalah yang analisa chart, sayalah yang buat marketing, sayalah yang buat itu, yang buat ini, analisa nanti entah ke mana, entry entah ke mana. Okay. Jadi alhamdulillah tahun ni Allah bagi saya ruang untuk menjaga satu team dan so far kita baru launch kita punya page The Third Eye di Facebook. Baru sangat, lebih kurang dalam kurang 2 minggu kot, ke seminggu, lebih kurang seminggu kot. Jadi siapa-siapa yang belum like, jemput like, boleh typekan di Facebook The Third Eye, boleh join page kita untuk dapatkan apa-apa info berkaitan dengan The Third Eye. Okay. Tapi saya nyatakan awal-awal kita tak open kepada kelas buat masa ni. Okay. Sebab mission kita adalah untuk nak educate people. Dalam keadaan sekarang kita nak cuba cari seberapa ramai trader untuk kita educate. Bukan sahaja dari sudut technical analysis. Tapi daripada sudut mindset. Okay. Kenapa saya tekankan tentang mindset? Sebab biasanya kalau you all pergi mana-mana kelas forex secara fizikal, mindset adalah topik yang sangat jarang untuk diperbincangkan. Betul ke? Boleh dapat respon ke daripada beberapa orang? Betul lah tu. Betul tak apa saya cakap? Bila kita pergi kelas forex dalam Malaysia, susah kita nak jumpa kelas yang membincangkan tentang mindset. Kalau dia cakap tentang mindset pun, dia akan cakap tentang money management kebiasaannya. Money management tu nanti dia ajarlah $100, berapa maximum pips, berapa margin yang kita kena jaga, berapa margin level dan sebagainya. Tapi saya tak anggap itu sebagai mindset dalam trading. Itu adalah money management, pengurusan duit. Okay. Mindset yang sebenarnya yang saya tekankan dalam trading adalah the way, sudut pandang kita pada kehidupan. Bukan pada chart, pada kehidupan. Saya ulang balik. Mindset yang saya maksudkan ni, ilmu mindset ni adalah sudut pandang kita pada kehidupan, bukan pada chart. Walaupun kita seorang trader, tapi the way kita pandang hidup kita ataupun hidup orang sekeliling kita menentukan kejayaan kita dalam trading. Okay? So mungkin ada tuan-tuan yang pelik
dah apa hal pula hidup orang lain efek aku punya chat. Itu perkongsian dia, nanti saya akan kongsikan dalam page kenapa dia jadi macam tu. Okay, so antara benda yang saya suka tekankan kepada student-student yang pernah belajar ataupun kepada orang awam ialah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mindset. Maksudnya macam mana kita nak buat duit menggunakan forex ataupun trading. Okay. Ilmu yang ada dalam third eye ni, ilmu technical analysis yang ada dalam third eye ni, dia bukan hanya boleh guna untuk forex sahaja. Dia boleh guna untuk commodities, dia boleh guna untuk crypto, dia boleh guna untuk stocks dan macam-macam lagi. Okay. Tapi macam saya cakap tadi, kita tak nak sembang tentang technical analysis, kita nak sembang tentang ilmu mindset. Jadi malam ni tajuk kita 6 tanda perlu detach daripada chat. Maksudnya apa? Maksudnya kalau terjadi antara ke-6 benda ni, antara bukan jadi semua baru kita kena detach. Kena bezakan kat situ. Kalau jadi antara tanda-tanda ni, ini jadi kat kita, ini maksudnya kita kena detach daripada chat. Kalau kita tak detach daripada chat, apa akan jadi? Siapa nak jawabkan? Come on, saya perlukan feedback daripada audience yang ada malam ni. Kita ada 29 orang. 3 orang tengah menunggu untuk masuk. Ke semua terblok, tak boleh cakap? Apa akan jadi kalau kita abaikan tanda-tanda yang dah jadi kat kita ni, kita masih lagi trading, agak-agaknya apa akan jadi? Korang pun pelik kan? Tanda pun tak cerita lagi, terus tanya. Okey. Kebiasaannya benda yang negatif lah. Okey. Sebagai contoh, kita mudah cut loss. Kita kurang yakin dengan analisa kita. Kita dah analisa cantik, tapi bila jadi sesuatu, kita terus cut loss, kita takut. Sebab kita tak sedar ada tanda yang dah bagi tahu kita kena detach daripada chart. Apa itu detach? Detach ni maksudnya melepaskan. Kita lepaskan diri daripada chart. Jangan duduk dengan chart. Okay, sebab kalau kita terus duduk dengan chart, benda tu akan menyebabkan kita punya loss makin besar dan seterusnya kita akan jadi makin hanyut. Okay, clear ke setakat ni? Ataupun dah mengantuk dengar saya cakap? Dia jadi tenang gila lah. Ke ada chat? Okey lah, kalau tak nak, kalau takut mic tu mengganggu, kita boleh communicate melalui chat. Ada chat? Mana chat ni? Okey, kat sini. Right. Okey, betul. Wah, minta maaf saya bawa perasan. Alright. Kena block, tak lihat, hancur account. Analisis berterabur jadi MC. Yes, clear. Suara tak keluar tuan. Suara tak keluar. Sekarang ada ke? Ada ke suara saya sekarang? Okey, ngam. Baik, kita teruskan. Jadi, 6 tanda kita perlu detach daripada chart. Jom kita teruskan. Tanda yang pertama. Bila semua entry kita di real dan demo account cenderung ke arah cut loss ataupun stop loss. Okey, ini yang pertama. Saya ulang sekali lagi, bila semua entry kita di real dan demo account, bukan real sahaja, demo account pun cenderung ke arah cut loss ataupun stop loss. Apa maksud dia? Maksudnya kita dah hanyut. Okay. Orang kata, bila kita entry real, kan, kita ada emosi kan bila kita entry pada real account. Tapi bila entry pada demo, kita tak ada masalah merah, memanjang biru je. Itu yang biasanya orang kata. Tapi situasi nombor 1 ni dia jadi bila mana akaun real dan akaun demo dua-dua hancur. Itu dah parah sangat dah tu. Alright? Kalau akaun real je hancur tapi akaun demo masih lagi stabil, masih lagi adalah merasa biru sekejap, boleh close 60-70 pip dalam single entry, itu masih lagi okey. Tapi ini bila dalam akaun real dan juga akaun demo dua-dua hancur, itu adalah tanda pertama kita perlu detach daripada chart. Okay, clear setakat ni? Okay. Sebab apa tau? Sebab
dia akan sampai satu masa as a trader ni, kita being a trader, orang lain kerja penat-penat, angkat simen, angkat pasir untuk dapat hasil. Kita trader, kita tak menggunakan kudrat ataupun tenaga fizikal kita untuk dapatkan hasil. Tapi tenaga apa yang kita gunakan? Tenaga mental. Okay? Jadi bila mental kita dah tak strong, kesan dia, apa yang kita buat dekat dalam akaun kita semuanya cenderung ke arah keputusan yang salah. Sebagai contoh, kita nampak GBP USD buat satu kenaikan. Kita dah analisa, kita dah tengok analisa kawan-kawan, semua kata okey kita nak buy. Okey, kita nak buy. Memang GBP USD naik. Okey, tapi tiba-tiba dia turun sampai ke entry kita, dia turun lagi bawah, kita tak letak stop loss tapi kita terlalu takut, kita cut loss. Bila kita cut loss, tiba-tiba GBP USD terbang balik. Okey, apa jadi dekat kita waktu tu? Sharekan dekat komen. GBP USD dah terbang naik, kita pun dah profit, kita entry, kita dah profit, kawan-kawan semua cakap buy, cikgu-cikgu yang kita belajar semua cakap buy. Bila dia terjun, kita takut. Kita cut loss. Kebetulan pula account $100, entry-nya 50 sen. Jadi kita takut lah kan. Turun sikit je lagi MC hilang habis. Jadi kita pun cut loss. Bila kita cut loss, market terbang balik. Betul? So apa sebenarnya yang jadi? Apa yang jadi kat kita? Mental kita koyak, okay? Mental penat, emosi koyak, kecewa, sakit hati, mental koyak, bucu katil, emosi koyak and instant entry. Correct. Dan sambungan cerita dia pula. Lepas dah cut loss dengan berbaki capital lagi berapa? $30 lah contohnya. Kita entry lagi. Bukannya kita entry buy, kita entry sell. Kenapa kita entry sell? Sebab kita tengok market dah jatuh. Kita tengok market dah cenderung dah jatuh, kita pun tak teragak lah untuk nak masuk sell. So bila kita masuk sell, apa yang jadi biasanya? Share jawapan dekat komen. MC, patah balik. Kan? Fly. Kebiasaannya market akan fly. Dia akan sambung balik. Okay? Jadi itu menyebabkan kita jadi lagi koyak. Okay? Sebab apa? Sebab benda tu adalah benda yang kita dah tahu. Bila kita ada dalam keadaan yang tak prepare pada market, tak prepare untuk menghadap market, kita akan ada kecenderungan untuk entry ataupun untuk buat keputusan yang salah. Jadi sepatutnya kalau katalah kita cut loss pada posisi buy awal tadi, kita jangan gatal-gatal pergi entry sell. Sepatutnya. Okay, apa yang kita kena buat? Kita kena detach. Sekali kita dah salah buat keputusan, kita kena detach. Jangan cuba-cuba nak lawan market, jangan cuba-cuba rasa nak hentak market, nak balas dendam. Itu normal kan? Jangan cuba-cuba. Sampai sekarang, tahap sekarang, kalau saya tengok orang yang nak balas dendam kat market ni, saya akan sentiasa senyum. Sebab apa? Sebab saya nak juga tengok sampai bila kau nak balas dendam kat market. Sampai bila orang tu mampu balas dendam. Sampai bila orang tu mampu anggap dia tengah membalas dendam dengan market. Itu satu mindset yang tak sihat. Okay? Bila kita kata balas dendam pada market. No, jangan. Because why? Kecenderungan untuk kita fail terlalu tinggi. Okay? Jadi tanda yang pertama. Kalau kita perasan entry kita kat real account dah ke laut. Entry kita kat demo pun dah ke laut. Ini adalah tanda kita perlu detach daripada chart. Okay? Pernah tak alami situasi tu? Entry dekat demo, fail. Entry dekat real account lagilah fail. Siapa pernah? Pernah. Okay? Hamli Muhammad Noor. Mungkin kurang ilmu tuan. Dia macam-macam kemungkinan Bang Hamli. Dia macam-macam kemungkinan. Ilmu pun satu, pengalaman pun satu, ketenangan jiwa kita pun satu, itu pun main peranan. Okay? Jadi bila saya cakap ke orang, nak trade ni kena tenang. Tak tenang, jangan trade. Orang tak percaya, orang kata tak, aku ada ilmu. Tenang tu nombor 2. Try lah. Try trade dalam keadaan yang kita rasa kita hebat, kita rasa kita boleh make money, kita rasa kita boleh makan broker. Try buat. Dan kebiasaannya dia akan berakhir dengan kekecewaan. Kalau jadi sekali pun, saya tak anggap itu sebagai satu kemenangan. Tapi saya anggap dia sebagai luck. Tuah, nasib-nasib je jadi. Okay?
Sebab tu kalau tuan-tuan yang biasa follow Third Eye akan tengok dalam setiap entry yang saya share dekat Facebook, sama dekat page ataupun dekat personal, jaranglah saya nak buat entry layer. Kenapa? Sebab ini menunjukkan saya trade dalam keadaan yang saya tenang. Walaupun saya tahu potensi tu 99% memang boleh pergi ikut arah yang saya analisakan, sentiasalah dalam akaun saya 1 ke 2 entry sahaja pada satu-satu price. Bukannya tak, bukan. Itu bukan cara saya lah. Tapi saya tak menidakkan cara itu, yang mana suka layer terpulang. Kan, duit masing-masing. Tapi cara saya suka educate untuk entry dengan relax, tenang, jangan gopoh-gapah. Okay? So, kita tengok komen sekejap. Pernah, betul, pernah, selalu betul, yes, betul, kena tenang, haru biru. Tuan, sebab tu saya perlu ilmu lagi untuk kukuhkan jiwa, saya kena yakin. Alright. Saya harap bila saya dah ceritakan tentang 6 benda ni, tuan-tuan akan dapat satu ketenangan. Atau kalau tak dapat ketenangan pun, at least sedar bila masa aku kena berhenti tengok chat. At least sekurang-kurangnya. Okay? Contoh macam saya tengok muka Hakim. Hakim, stres je muka Hakim? Hakim okey ke? Okey steady. Bila kita tengok chat dalam keadaan tenung semacam je, duduk depan komputer, tak bercakap, mata tenung je, kepala dah sengit-sengit gini, hati-hati. Because sepatutnya kita kena tengok chat dalam keadaan yang kita boleh menyanyi dekat mulut. Okey, menyanyi macam mana? Menyanyilah Renjis, dipilih, cantik pula GBP JPY ni. Faham tak apa saya cuba sampaikan? Bila mulut kita boleh melagukan sesuatu lagu, humming sesuatu lagu, sambil otak kita interpret ataupun analyze the chat, itulah sebaik-baik entry yang kita boleh buat. Okay, bermaksud kita tak terlalu fokus, kita santai, tenang, relax, sebab kita tahu kita ada ilmu. Kita tahu kita punya kekuatan technical analysis tu. Jadi yang mana kalau ada orang cakap, alang, engkau dah boleh technical analysis, senanglah cakap, yang aku ni tak tahu lagi. Sebab tu kita kena belajar. Jangan cari ruang untuk cari salah orang. Kita kena belajar. Kita belajar, rendahkan ego kita, kita cari siapa-siapa orang yang kita boleh belajar, kita belajar. 6-7 cikgu pun tak ada masalah, belajar je. Untuk kuatkan kita punya fahaman tentang technical analysis. Okay? Alright, kita sambung. So itu yang pertama. Bila semua entry kita dekat real ataupun demo account cenderung ke arah cut loss ataupun stop loss, itulah masanya yang kita kena stop daripada tengok chart. Yang seterusnya. Okay, poin ni poin yang sangat menarik sebenarnya. Alright. Bila ada emotional attachment dalam setiap position. Okay, sekarang saya nak tanya tuan-tuan satu soalan. Siapa yang bila dia masuk entry, okay, bila dia ketas dekat MT4, dia tak rasa apa-apa? Boleh share tak? Kalau dia rasa kalau dia rasa dia ada rasa, cakap saya ada rasa. Kalau rasa tak ada rasa apa-apa, cakap saya tak ada rasa apa-apa bila entry. Nazri Enciel, tak rasa macam mana tu? Tak rasa apa-apa. Maksudnya bila entry, you tak ada rasa takut, you tak ada rasa risau, you tak ada rasa profit ke SL ataupun floating. Itu maksud saya. Macam Ahmad Anzalah sampai sekarang masih lagi gemuruh. Itu rasa. Bila entry gemuruh. Dia takut. Okay? Faris Sabri, kadang ada rasa, kadang ada rasa, kadang ada rasa. Apa benda ni? Okay? Hassan, masa tekan tak rasa, bila floating baru rasa tertekan. Okay? Biasanya ada rasa lah, tak rasa apa-apa, stick labak. Okay. Normally kita akan rasa. Normally. Ini normal. Nak mencapai tahap yang bila kita entry tu tak rasa apa-apa bukan senang. Jadi keyword dia, kita nak entry tanpa ada rasa apa-apa tu senang je. Keyword dia jaga kita punya lot. Simple. Punca utama kita ada emotional attachment
Okay, punca utama kita ada emotional attachment pada entry yang kita masuk tu sebabkan lot kita biasanya besar. Kita mula rasa nervous bila kita masuk. Okay, kita mula rasa risau profit ke loss. Okay, bila kita mula jaga lot kita, contohlah kita entry $100, contohlah kita ada capital $100, kita entry 1 sen, satu je entry, tak ada layer-layer. Beza tak dengan kita ada $100, kita entry 20 sen? Beza ke sama rasa dia? Beza kan? Betul. Macam kata Wafi Abdul, depending on lot position. Correct. Jadi kalau kita tahu bila kita guna lot besar, kita ada emotional attachment, benda tu mengakibatkan emosi kita, kenapa kita nak guna lot besar? Jawapannya satu je. Sebab kita nak generate USD yang besar. Betul? Okay? Tapi kalau kata kita punya cita-cita nak generate USD tu membawa kepada stop loss ataupun cut loss, adakah kita happy? Kita tak happy. Betul? Dia akan affect kita punya dalaman. Okay, sebab tu saya jadikan ini point nombor 2, antara 6 tanda kita perlu detach daripada chart bila ada emotional attachment dalam setiap position. Maksudnya bila kita entry, kita ada rasa tak senang, kita ada rasa susah hati, kita ada rasa nak kata rasa excited tu jarang lah. Tapi kalau ada perasaan, mana-mana perasaan yang saya sebutkan tadi tu ada dalam setiap position kita, maka itu tanda untuk kita berhenti daripada tengok chart sekejap. Okay. Abang Hamli, sebenarnya yang entry ingat 100 USD tu banyak tapi sekali dia libas menangis. Ya betul. Biru gelabah nak close, merah gelabah nak tambah. Normal. Okay, Karakim itu normal. Saya nak cerita satu benda. Yang mana yang memang follow third eye tahu kisah ni. Pada bulan Julai 2020. Okay, saya ada satu position trigger di gold. Position trigger di gold gunakan lot 10 sen je lebih kurang. Tak besar pun, 10 sen. Tapi capital saya dalam tu ada lebih kurang dalam $10,000. Okay. Jadi bayangkan capital $10,000, saya hanya gunakan lot 10 sen sahaja. Tapi apa jadi? Waktu bulan 7 tahun 2020, market naik sehingga ke bulan 8 lebih kurang 3,000 pips. Okay. Maksudnya entry 10 sen, ada 3,000 pips naik. Jadi berapa ribu tu jadinya tu? Entry 10 sen, okay, naik 3,000 pips. Jadi dia jadi $3,000 negatif. Account saya ada 10,000 lebih waktu tu, $10,700 lebih kurang lah. Okay. Dan apa saya buat, yang mana yang kenal saya tahu, saya bukan seorang trader yang menggunakan SL. Tapi saya tak educate orang untuk tak gunalah. Melainkan korang tahu apa yang korang buat. Okay? Tapi macam saya personally, saya tak gunakan SL. So apa jadi? Daripada bulan 7 tu, market terbang naik sampai ke peak belah atas 3,000 pips floating. Okay? Dan to cut it short, pendekkan cerita, masih sampai sekarang, saya masih hold semua position yang ada dalam gold tu. Sampai sekarang dah bulan berapa? Bulan 7, setahun lah. Setahun. Kenapa saya hold? Sebab saya entry tanpa emosi. Saya tahu ke mana arah gold nak buat. Saya tahu sampai mana dia mampu naik dan setiap apa yang saya entry di gold ada saya share dalam Facebook Flaha, personal Facebook saya, tuan-tuan boleh tengok. Dan apa yang saya nak sampaikan ialah bila kita entry tanpa emotional attachment, kita secara tak langsung akan ada satu keupayaan untuk melihat chart dengan jelas. Maksudnya kita tahu kalau kita entry sell, bukannya dia wajib ikut kita untuk sell, untuk market jatuh. Tak, dia akan lari juga, dia akan tiba-tiba terbang, kita akan ada salah buat keputusan, itu normal. Okay? Benda tu tak jadi masalah. Tapi selagi kita entry tanpa ada emotional attachment, selagi itulah kita akan ada keupayaan untuk tahu apa chart nak buat. Sebab tu saya masih lagi tak close semua position saya dalam gold. Masih lagi saya simpan sampai sekarang. Kenapa? Saya anggap ini satu cabaran untuk saya tunjuk macam mana kesan dia bila kita boleh entry tanpa emosi. Mungkin ada yang akan cakap, alah engkau punya capital 10,000 boleh lah.
Tapi tuan-tuan kena bayangkan, capital saya $10,000 dalam tu, entry saya 10 sen. Agak-agak selamat tak? Capital $10,000, entry 10 sen. Standard account, bukannya macro account. Saya tak pernah guna micro account. Standard account. Okay, agak-agak besar ke kecil lot saya tu? Nak dibandingkan dengan capital tu. Kecil. Sangat kecil. Jadi bila position tu, bila lot tu sangat kecil, maka sebenarnya saya ada banyak ruang untuk entry kat atas-atas tu. Faham tak? Market naik, saya tunggu. Ada tak apa-apa tanda kejatuhan? Tak ada. Kalau tak ada, saya biarkan. Kalau dia nampak nak naik lagi, kita akan hedging dengan buy. Itu cara saya. Tapi tak ramai orang mampu ikut. Sebab tak ramai orang mampu mencari sell dalam buy. Ataupun tak ramai orang mampu mencari buy dalam sell. Tapi itulah perangai saya, itulah masalah saya. Dalam buy saya ada sell, dalam sell saya ada buy. Saya tak kisah teknik mana yang hebat, yang penting saya punya capital bertambah, itu aja. Jadi saya hanya boleh achieve benda tu bila saya pastikan emotional attachment tu tak ada dalam diri saya. Jadi apa rahsia dia? Rahsia dia entry kita jagalah MM kita. Okay? Bukan mudah tau kita nak cakap kat orang, contohnya, Khairul Hakim, MM jaga. Ini dialog normal kan. Kita belajar MM jaga. Apa satu lagi? Tayo. Trade at your own risk. Satu lagi apa? Satu lagi? Tayo dengan apa satu lagi kan? Market bukan kita punya. Bukan mudah tau kita nak cakap dengan seorang trader, MM jaga. Kan? Agak-agak lah kalau korang pergi belajar Forex, belajar dengan mana cikgu tu pesan MM jaga. Agak-agak benda tu masuk tak dalam kepala? Okey lah, dia masuk lah sekejap. Bila balik sampai rumah, masuk position, dia dah lupa diri dah. MM jaga tu dah tak ada dah. Jaga MM tu dah tak ada dah dalam kamus kepala dia. Sebab dia nak profit. Bila dia sibuk terlalu kejar profit, maka akan ada emotional attachment, maka benda tu akan melumpuhkan akaun dia. Jadi, tanda nombor 2 ni, kalau ada emotional attachment dalam setiap position kita, itu maksudnya kita kena start detach daripada chart. Jelas ke setakat ni? Okay, jelas Alright. So pastikan cari cara macam mana untuk kita nak masuk market dalam keadaan yang tidak ada emotional attachment. Okay? Nak lagi mudah, kita ni manusia, bila kita entry sama ada kita win ataupun kita loss, kita akan ada rasa marah, kita akan ada rasa upset, kita akan ada rasa frust, kita akan ada rasa macam-macam rasa. So benda-benda tu semua benda-benda yang menjurus ke arah akaun yang makin hancur. Jadi nasihat saya, kalau kita dah mula loss dalam 2 entry, 3 entry asyik loss je, detach lah daripada chart. Jangan lekat dengan chart. Okay? Sebab dulu saya pernah ingat tahun 2015, saya pernah ada pada zaman yang sebelum tidur, ialah phone. Okay, korang bayangkan katalah ni bantal Ni bantal saya. Contohnya ni bantal. So saya baring tangan macam ni. Bantal kat sini. Handphone ni tersandar dekat bantal ni. Saya siap pergi setting, bahagian setting phone ni, deactivatekan function yang akan sleep, yang akan tutup phone dalam masa 5 minit, 10 minit tu. Saya buang benda tu supaya phone saya sentiasa menyala je untuk saya tengok chat. Punya gila zaman tu. Sedangkan saya tak faham pun apa benda yang aku tengah tengok ni. Bila kita buka dekat MT4 kan dia ada bahagian tengah tu kan, dia ada yang kita boleh tengok berapa total kita floating tu kan. Bila kita buka tu je merah, Jadi bayangkan saya hidup dalam keadaan macam tu daripada tahun 2015 sampai ke 2017. Itu zaman yang paling menyeksakan. Okay, sebab apa? Emosi saya dah menguasai saya, menyebabkan saya dah tak tahu apa yang saya buat. Saya dah main taram je. Benda tak nampak menunjukkan tanda-tanda nak buy, tapi saya buy, try, last hancur. Dan benda tu bersambung terjadi selama 3 tahun kot.
3 ke 4 tahun. Semuanya sebab apa? Sebab yang tulisan kuning, emotional attachment. Okay. Saya tak pandai nak detach daripada chat dulu. Saya ingat bila saya tengok chat memanjang, saya akan makin faham. Tak, rupanya saya makin sesat. So bayangkanlah waktu tidur dengan anak-anak memang terkorban kan. Dengan family, dengan isteri, memang kita banyak orang kata apa? Bukan seksa, aniaya dia orang lah. Jadi bila kita aniaya dia orang, bila dia orang pun tak happy, kita akan makin feel. Konsep dia macam tu. Okay? Konsep dia macam tu. So sebab tu saya sangat tekankan tentang mindset, sebab mindset mengajar kita tentang kehidupan. Sebenarnya kalau kita nak berjaya dalam apa benda pun yang kita buat, bukan setakat trading, apa benda pun yang kita buat, keyword dia ialah kita kena bahagiakan dulu orang sekeliling kita. Keyword dia. Okay? Bukan kita pentingkan diri untuk nak profit kita semata-mata, tapi orang sekeliling kita anggap kita ni macam batu. Kalau bagi yang tak kahwin lagi, apa? Kat mana diorang boleh tunjukkan rasa kasih sayang ni? Mak bapak lah. Kan mak bapak depan mata kita, tapi kita sibuk duk layan chat, kita duk tenung kita punya floating. Sedar tak sedar kita sebenarnya tengah buang keberkatan tu. Sebab apa? Sebab pandang wajah mak ayah ni dah dapat pahala, betul? Okay? Tapi disebabkan kita ralik dengan kita punya attachment, emotional attachment menghadap chat tu tadi, kita hilang keberkatan tu. Bila kita hilang keberkatan, percayalah, 10 tahun pun trading, dia tak ke mana selagi kita tak ubah asas dalam kehidupan tu, iaitu berkasih sayang dengan orang sekeliling kita. Macam tak ada kena-mengena kan? Apa hal pula nak berkasih sayang dengan orang profit dalam chat? Apa kena-mengena kita sayang orang and then kita dapat profit dalam chat? Kan? Tak ada kena-mengena kan? Tapi itulah realitinya. Itulah apa yang jadi dekat saya. Analogi dia macam ni. Bila saya buat, contohlah saya ambil isteri saya. Bila saya buat isteri saya happy, maka happy tu datang balik pada saya. Bila saya happy, saya nampak jelas apa yang chat tunjuk. Bila saya happy, chat tak tunjuk apa-apa setup, saya tak ada rasa rugi pun kalau tak masuk. Langsung tak ada. Dia boleh rasa like zero. Itu maksud saya tak ada rasa tadi tu. Kita tak ada terkejar nak kena trade untuk beli tu, beli ni, beli tu, beli ni, tak ada. Okay? So sebab tu pentingnya emotional attachment ni, you all kena kenal pasti. Kalau dah mula ada emotional attachment dalam diri, detach daripada chat. Wajib detach. Pergi main dengan anak-anak, pergi main dengan isteri, pergi main dengan mak ayah. Entertain them. Buatkan diorang happy sekejap. Bila rasa dah okay, datang balik tengok chat. Orang kata chat tu tak lari ke mana. Selagi bumi, ekonomi berjalan, selagi tu chat tu berjalan. So nak rush ke mana? Betul? Okay? So itu adalah point nombor 2. Bila ada emotional attachment dalam setiap position. Okay, baik. Sebelum kita teruskan kepada point yang ketiga, saya akan bagi break 2 minit dulu. Silakan. Lepas 2 minit kita akan sambung, insyaAllah. Boleh bang? Sebenarnya saya yang dahaga nak minum air. Boleh. Okay, 2 minit break. Silakan. Alright, selingan. Sementara break ni, jangan lupa save nombor telefon saya 019 624 2469 untuk soalan kuis nanti. So anda perlu screenshot yang anda dah subscribe channel YouTube saya, Faculty of Forex, dan bawah tu kita boleh, kan kita boleh, bila kita send picture, kita boleh letak statement sekali kan. So bawah tu letak jawapan. So kita tengok siapa pemenang bertuah malam ni lah, InsyaAllah. Kongsi-kongsi rezeki. Kalau tak ada saiz, nanti saya terpaksa back order dululah. Sekejap saya type kat chat. Saya naik ni lambat sikit. Mana? Kan? Okey.
Oh, tak keluar kosong. Itulah tambah kosong kat depan tu. Dalam keadaan jiwa kita sihat. Okay, bayangkan kita entry NZD USD, kita cari sell sebab kita nampak peluang untuk sell. Betul? Okay. Tapi tiba-tiba market terbang dan hit kita punya SL. Kalau yang tak ada SL, hit kita cut loss. Apa kita rasa? Apa perasaan kita bila kita cut loss? Maksudnya kita tengah rugi. Okay, kita akan frust. Kita akan sedih. Betul? Okay. Itu senario pertama. Senario yang kedua, kita nampak NZD USD buat setup untuk sell sangat cantik. Kita pun sell. Okay? Kita pun sell. Kita masuk position dan kita win 300 pip. Alhamdulillah. Kita happy. Apa kita rasa? Tadi senario pertama kita lost. Mestilah kita upset, kita frust, redha, part of life, kecewa. Kan? Senario kedua NZD USD kita masuk, kita win 300 pip. Kita akan gembira, kita akan excited, kita akan puas, kita akan happy, berbaloi, seronok, syukur, Alhamdulillah. Semualah yang baik-baik lah. Okay? Senario, balik kepada senario yang pertama, bila kita lost dekat NZD USD untuk sell tadi, yang market terbang tu, kita kena cut loss, kita kena stop loss, kita rasa upset, kita rasa sedih. Lepas tu kita masuk lagi position, adakah kita akan win kebiasaannya? Kebiasaannya. Adakah kita akan win? Tak ada. Loss lagi. Okay, normally kita akan lagi loss. Okay, sebab kita dah frust. Kita dah frust, dah marah. Entry pertama kita dah cut loss, dah hilang $50, capital $100 je ni. Kita masuk lagi kali kedua dekat pair lain pula contohnya, kita akan kecenderungan kita untuk loss tu tinggi. Okay? Okay, so itu adalah pengakhiran kepada senario pertama. Maksudnya bila kita dah loss, kita masuk lagi position, kita akan loss. Normally kita akan loss. Balik kepada senario yang kedua, tadi kita dah win. Kita dah win. Bila kita win besar 300 pip, kita happy, kita bersyukur, kita rasa macam Alhamdulillah bestnya trading ni. Trading ni sebenarnya memang boleh buat duit. Mana ada forex tu haram, tu semua dengki je tu. Kita ada rasa macam tu, kita nampak lagi position yang kita boleh entry dekat pair lain, kita pun entry. Apa jadi agak-agaknya? Adakah kita akan win atau adakah kita akan loss kebiasaannya? Kita tend to buat subconscious decision, premature analysis, correct. Lagi? Tadi kita dah win besar. Tapi kita masuk lagi position. Agak-agak apa akan jadi? Loss. Okay? Jadi ada seorang trader pernah tanya kat saya, kenapa situasi ni terjadi? Kenapa situasi ni terjadi? Yang situasi pertama tadi, kita dah loss. Logik lah, bila entry lagi mestilah loss. Kebiasaannya macam tu. Okay? Overtrade. Okay, tengok setup tu cantik ke tak? Overconfident. Okay, correct. Tapi dia ada penjelasan dia yang saya nak tuan-tuan faham. Bila faham benda ni, lepas ni tak buat lagi dah. Okay, so penjelasan dia adalah senario kedua tadi. Bila kita dah win, kita masuk lagi position, kebiasaannya kita tak akan win dah. Okay, adakah ini saka yang ada dalam forex? Tak, dia bukan saka. It's just science. Benda ni science. Okay. Apa jadi bila kita win besar tadi tu? 300 pip tu. Bila kita win besar, dia otak kita naturally dia akan keluarkan satu hormon yang dipanggil dopamine. Pernah dengar tak dopamine? Siapa pernah dengar dopamine? D-O-P-A-M-I-N-E. Okay? Dopamine. Dopamine ni satu hormon kegembiraan. Correct. Okay, kalau nak bagi lagi faham, dopamine ni adalah rasa yang kita rasa waktu kita tengah happy, ataupun kalau happy ni dia biasanya oksitosin. Oksitosin ni happy yang happy-happy lah. Bahagia, rasa sayang je kan. Dopamine ni kalau nak bagi mudah faham, dia macam tengah inzal. Macam tu. Perasaan inzal. Bila kita melakukan hubungan kan, bila kita berasmara dan bila sampai ke climax, kita akan keluarkan air mani untuk lelaki dan otak kita akan release dopamine. High. Betul. High lah. Kita akan rasa high dan perasaan high tu datang dalam tempoh yang singkat, tapi dia punya after effect tu boleh tahan jugalah beberapa minit.
Jadi bila kita trade besar, bila kita win besar, bukan trade besar, bila kita win besar, dopamin tu terkeluar, menyebabkan kita rasa overconfident, kita rasa kita ni dah bagus, kita rasa ilmu kita ni memang paling power, kita boleh make profit, dan bila kita entry lagi, itulah yang menyebabkan kita fail. Jadi penghasilan dopamin tu adalah salah satu daripada cabang emotional attachment. Sebab tu bahaya kalau ada emotional attachment dalam kita punya trading. Jadi kalau kata kita baru lepas win, tunggu dia reda dulu. Kalau boleh tutup chart, esok tengok balik, baru entry. Pastikan dopamin tu hilang, pastikan kita betul-betul dah relax, pastikan betul-betul kita dah stable, baru kita sambung tengok chart. Dapat ke apa point yang saya nak sampaikan? Okay, Khairul Hakim dapat. Hafizuddin Maisi dapat. Saya tengok yang engage antara nama-nama ni je, yang nama-nama lain ni saya tak nampak pula. Alright. Okay, so kena pastikan kita tenang. Okay, jangan kita entry dalam keadaan dopamin kita tengah high. Sebab biasanya memang kita akan hancur. Okay, jadi poin kedua, bila ada emotional attachment dalam setiap position, pastikan detach daripada chart. Okay. Abang Amli, dulu saya jadi macam tu, macam rasa diri tu hebat. Betul bang? Normal. Sebab kita tahu bila kita dapat buat profit, perasaan halus, benda yang negatif dalam diri kita, dia akan cocok kita. Dia akan cakap, engkau ni memang dah paling hebat dah ni. Kan? So benda tu akan makan diri kita balik. Bisikan tu, nampak tak kaitan dengan kehidupan? Macam saya cakap tadi. Forex ataupun trading adalah benda yang berkaitan dengan kehidupan. Macam mana cara kita kontrol bisikan halus yang ada kat telinga kita ni. Bisikan apa? Dalam surah An-Nas ada sebut kan? Qul a'udzu birabbin nas. Ada satu ayat disebut silkhannas. Silkhannas ni kalau yang siapa-siapa dengar peminat metal ke, hardcore ke, ada kan band nama Silkhannas? Ke tak pernah dengar? Black metal. Ada satu band nama Silkhannas. Entah mana dia dapat idea nak bagi nama band tu. Ambil daripada surah An-Nas ke apa, saya tak tahu, wallahu a'lam. Tapi adalah band tu. Jai. Alright. Okay. So kita kena pastikan dalam keadaan kita trading, bisikan-bisikan tu kita boleh tepis, kita boleh buang. Okay. So itu poin yang kedua. Kita pergi kepada poin yang seterusnya. Bila mata dah mula tak nampak candlesticks. Ini point ni sesuai untuk saya sampaikan untuk mereka yang gunakan indikator dalam trading. Okey, sebelum saya teruskan, siapa yang menggunakan indikator dalam trading yang ada dalam sesi malam ni, dan siapa yang gunakan naked chart? Boleh saya tengok berapa ramai yang gunakan indikator dan berapa ramai yang gunakan naked chart? Okey. Setakat ni ada yang kata kebanyakannya guna naked chart, alhamdulillah. Ada yang gunakan Indi alhamdulillah, dulu pakai naked chart. Okey. Naked chart ke Indi ke tak ada masalah. Dua-dua boleh pakai. Cuma personally dalam the third eye saya encourage atau saya educate gunakan naked chart. Okey. Kenapa saya tak gunakan indicator? Dia akan sampai satu tahap bila mana kita dah lost dalam market, kita tak nampak apa candlesticks tu buat, dek kerana indikator tu menutup mata kita. Saya pegang satu konsep yang mana the best indicator is always the candlesticks itself. Itu pegangan saya. Okay? Sebab dalam candlestick itulah yang menunjukkan price action, itulah yang menunjukkan pertempuran antara buyer dengan seller. Kalau kita overlap dengan pelbagai jenis indikator, EMA ada 15. MACD ada 2 level. Bollinger Band, okeylah, Bollinger Band ada 3 line. Stochastic, semua benda tu dia akan create noise dalam kepala kita. Jadi kita dah sampai ke tahap kita tak nampak candlesticks. Ini tanda ketiga ni. Kalau dah sampai ke tahap macam tu, detach daripada chart. Okay. Saya faham ada yang generate USD gunakan indikator. Betul, tak ada masalah. Bukan saya kata buang semua indikator. Tak. Memang ada trader yang trade menggunakan indikator dan mereka membuat duit.
Tapi kebergantungan sepenuhnya pada indikator sangat berisiko pada saya. Okay? Bila chart kita penuh dengan indi semata-mata, kita tak nampak apa yang candlesticks buat, apa yang price action tu buat. Sampai satu masa, bila kita terlalu bergantung kepada indikator, lagi-lagi indikator yang jenis macam mana? Yang ni kalau silang dengan yang ni silang dengan yang ni sell. Yang ni silang dengan yang ni, pernah dengar tak indikator macam tu? And MA silang dengan SMA atau EMA, sell. EMA silang dengan ni, buy. Okay? So, bila sampai satu masa, bila kita bergantung kat silang-silang ni, walaupun candlestick tu jelas menunjukkan kita untuk sell, tapi kita percaya kepada persilangan ni. Lagi pula tengok dekat time frame kecil M5, kita buy, sedangkan candlestick dah tunjukkan ini tanda-tanda nak jatuh. Jadi kat situlah menyebabkan kita jadi makin loss. Sebab kita dah tak boleh nak interpret apa candlestick tu cakap. Okay, sebab terlalu banyak sangat pakai indikator. Okay, Ahmad Anzalah, saya tak pakai indikator sangat tapi duk conteng chart sampai tak nampak candlestick juga. Yang ini kena check balik. Kenapa duk conteng banyak-banyak sangat? Okay, sebab kebiasaannya yang saya educate kepada alumni ataupun student-student third eye, lukisan kita biar simple saja. Tak banyak benda yang perlu kita contengkan dalam chart. Kalau ada kotak, ada trend line, cukup dah. Jangan sampai semua momentum yang dalam chart tu kita nak letak Fibonacci, memang kita tak nampak apa-apa. Okay? So, bila chart kita penuh dengan indi semata-mata, kita memang definitely akan tak nampak apa yang candlestick tu tunjuk. Okay? Dan bila candlestick dah tak nampak, kita punya entry biasanya akan ke laut. Lepas tu mulalah kita cari indikator lain pula. Mulalah kita type kat Google, what is Holy Grail? Mulalah benda-benda macam tu. Dan mulalah pencarian kepada benda-benda yang sempurna ni. Sedangkan benda tu kita semua tahu tak wujud. Dulu saya setahun pertama pun saya buat juga benda tu. What do they mean by Holy Grail? What is Holy Grail? Holy Grail teknik dekat YouTube. 100% profit forex. Semualah benda-benda tu yang saya cari. Dah berapa tahun baru saya tahu lah tak wujud sebenarnya. Because why? Rahsia untuk kita betul-betul study, betul-betul berjaya dalam forex, yang pertama ialah kuasai basic, yang kedua kuasai mindset. Ini pegangan saya. Kuasai basic dengan kuasai mindset. Dan dalam third eye saya ceritakan sikit syllabus kita semuanya basic. Semuanya basic. Tinggal mana kita fokus tak untuk mencari basic tu, ataupun kita masih ada mindset ada Holy Grail dalam forex. Kalau masih ada mindset Holy Grail, yang basic tu pun kita tak akan nampak. Apatah lagi kita nak hargai dia. Alright? So itu point nombor 3. Bila mata dah mula tak nampak candlesticks. Okay. Abang Sulaiman, cikgu saya ajar guna indikator. Tak ada masalah bang. Cikgu pertama saya pun ajar guna indikator. Okay? Tapi cara saya yang tak masuk dengan indikator. Dan dia bergantung kepada orang. Ada orang boleh, no problem. Kalau boleh, teruskan. Kalau dah rasa comfortable dengan indikator tu, teruskan. Kalau rasa dah try banyak indikator tak boleh, cuba try naked chart. Why don't? Give a try. Tengok macam mana penangan naked chart ni. Simple pun simple, tak serabut kepala otak. Okay, itu naked chart. Dan alhamdulillah bertahun saya trade ni, alhamdulillah semua indikator saya remove. Sikit-sikit tu adalah Bollinger Band saya pakai, tapi dia bukanlah jadi utama dalam chart saya. Kalau ada peluang saya tunjukkan sekejap dekat sini rupa chart saya. Kita tengok gold. Ni bukan nak tengok technical analysis tapi nak tunjuk rupa chart. Okay. Sebagai contoh. So kita saya hanya ada, nampak ke saya punya chart? Boleh tolong komen sikit? Okay, nampak Sebagai contoh, kita ada satu kotak. Kotak yang kedua, line kuning, itu sahaja. So, bila kita tengok, kita nampak tenang lah. Tenang tak? Ke rasa serabut tengok chart saya? Nampak Simple je. Simple and tak serabut. Okay, jadi
kita kena make sure that kalau kata kita dah mula tak nampak candlesticks, itu maksudnya kita kena detach daripada chart. Boleh cuba kaedah trading yang lain pula. Okay, so itu adalah point nombor 3. Bila mata dah tak nampak candlesticks. Sekarang kita pergi pada point nombor 4. Bila mengharapkan instant profit untuk beli barang keperluan. Biasa tak dengar dalam Facebook, kita akan trade, Alhamdulillah, close $50, bolehlah buat beli pampers anak, bolehlah buat beli tepung susu, bolehlah buat beli Maggi untuk makan hujung minggu. Pernah tak dengar statement-statement macam tu? Selalu dengar. Yes. Kebanyakan orang dia akan suka gunakan statement macam tu. Tapi macam mana saya nak cakap? Walaupun mungkin trader tu bergurau, kan? Mungkin dia bergurau, dia tak ada niat pun. Tapi sebenarnya dia trigger the idea kepada orang ramai, mencetuskan idea kepada orang ramai untuk buat macam tu. Maksudnya apa? Maksudnya dia gunakan duit harian dia untuk trade supaya dia boleh generate duit. Orang kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dalam trading, sifat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang tu sangat bahaya. Okay? Bila kita trade untuk mengharapkan instant profit, dan instant profit tu yang kita gunakan, yang kita harap untuk beli barang keperluan, bahaya sangat-sangat. Lagi-lagi bila kita trade dengan harapan kita boleh beli beras untuk rumah kita. Kita ada modal, kawan bayar hutang RM400 contohnya. Kita pun depo $100. Kawan ni baru bayar hutang. Kita ni dalam bank pun tak berapa banyak duit. Memang dah tak ada duit. Kawan bayar hutang ni pun Alhamdulillah rezeki. Tapi duit tu kita gunakan untuk trade dengan harapan kita boleh besarkan dia supaya kita boleh beli barang keperluan. Alih-alih beras pun kita tak berjaya bawa balik ke rumah. Bini pun makin marah. Okay. Ini adalah situasi yang kita perlu elakkan bagi seorang trader. Maksudnya bila kita sebagai seorang trader, tolong jangan sekali-sekali gunakan duit tu untuk cover barang keperluan. Especially essential items lah. Beras ke, tepung ke, biskut ke, jangan. Sentiasa gunakan duit lebihan untuk kita trade. Okay. Sebab apa? Sebab bila kita mengharapkan instant profit untuk beli barang keperluan, kebanyakan daripada kita akan kecundang. Kenapa? Sebab kita tak ada ketenangan. Kita trade dalam keadaan yang kita tak tenang. So, instant profit ni adalah satu benda yang sangat bahaya untuk kita teruskan. Jadi bila kita dalam keadaan buka chart dan kita mengharapkan kita nak instant profit untuk nak beli barang keperluan harian, itulah saat yang kita kena detach daripada chart. Dia akan jadi. Hati kita akan cakap, aku trade ni boleh lah kot buat beli ni sikit-sikit $20-30 kan. At last kita tak dapat beli pun. Melainkan kalau duit tu duit lebihan kita. Maksudnya dalam bank kita ada liquid cash, katalah 4,000. ASB kita ada simpanan, Temuaja ada simpanan. Itu lain cerita. Okay? Tapi kalau inilah semata-mata duit yang kita tinggal, dan kita mengharapkan instant profit untuk grow account, ini adalah bunuh diri nama dia. Kenapa saya berani cerita benda ni? Sebab inilah apa yang jadi dekat saya beberapa tahun lepas dengan kawan-kawan yang sama dalam perjuangan dengan saya. Okay? Ini tak payah nak beli Lambo ke Bang Hassan? Okay, ini tak payah sembang bab Lambo. Ini cukup bab makan pun kita trade untuk nak beli makanan harian. Tak payah sembang bab nak mewah. Bab makanan harian ni pun dah membuatkan kita kecundang. Apatah lagi kalau nak bermewah. Lagilah kita out. Okay, so tuan-tuan bila rasa diri ni trade untuk nak buat sebagai duit harian atau duit untuk beli barang keperluan dan itulah duit yang kita ada, kalau ada rasa macam tu, tolong detach daripada chart secepat mungkin. Okay, sebab keadaan ni jadi atas dasar keterdesakan. Okay, kita desperate. Dalam trading ni, bila kita desperate, kita akan cenderung untuk salah. Setuju tak apa saya cakap? Bila kita desperate, kita akan cenderung untuk buat salah. Okay? Jangan bagi tekanan diri kita. Correct Abang Hamli. Ini pun emotional attachment juga. Correct. Keyword dia emotional attachment. Dia akan ada dekat banyak topik. Semua emosi. Kan? Emosi kita tak terkontrol. So bila kita desperate, sebab kita perlukan duit untuk nak beli makanan anak ke, nak beli apa ke, biasanya kita akan salah buat keputusan. Kita tak rational, kita tak ada ketenangan. Okay? So konsep dia macam ni.
makin kita tak terdesak, makin mudah kita dapat ketenangan, dan bila kita tenang, makin mudah kita buat profit. Itu yang sampai ke tahap entry tak ada rasa apa-apa tu. Senyum je, lantaklah apa nak jadi. And aku tahu kalau kata market floating, aku jenis trader degil, tak nak ada SL. Kalau floating, dia buat lagi structure sell kat atas, aku sell di atas pula. Kenapa aku nak kena risau? Nak MC, kalau nak MC 10,000 pips, market kena pergi 10,000 pips baru account aku MC. So buat apa aku nak risau? Itulah, itu mindset yang kita kena dalam kepala kita. So at the end dia akan berbalik kepada jaga MM. Okay, kawal penggunaan lot kita. Alright, seterusnya yang kelima. Bila noise mula menghurung kepala kita. Noise ni apa? Okay, kita ambil contoh isu COVID-19 sekarang ni. Kerajaan execute PKP. Sekarang dekat Selangor PKPD bermula 3 Julai. Kita sekat dalam rumah. Sambil-sambil tu teringat mak ayah kita kat kampung. Selamat ke diorang? Selamat ke adik-beradik kita yang lain? Datang pula berita dekat Facebook, ramai pula orang yang mati sebab COVID, ramai pula orang yang bunuh diri sebab COVID. Kita pun setiap malam kita sajikan otak kita dengan berita-berita macam tu. Terpercaya tak kalau saya cakap itu adalah tindakan yang sangat salah bagi seorang trader? Kenapa? Kita membiarkan kepala kita penuh dengan noise. Bila kepala kita banyak noise, kita tak akan mampu buat keputusan yang rasional. Setuju tak? Excessive burden, correct. Kita merelakan otak kita dipenatkan dengan berita-berita negatif. Bila ada YB kantor yang makan durian, kita turut sama join netizens, kutuk sana, kutuk sini. Lepas tu kita pula masuk position. Biasanya kita akan lost because why? Terlalu banyak noise dalam kepala kita. Okay? Kalau nak berkaitkan dengan kehidupan, Nabi ajar kita senang. Berkata baik atau diam. Itu yang Nabi ajar kita. So bila orang kutuk orang lain, kita tumpang sama kutuk, kita dah menyalahi apa yang Nabi ajar. Jadi bila kita menyalahi apa yang Nabi ajar, biasanya hidup kita akan terumbang-ambing. Okay? So noise kena jaga. Filter apa bahan bacaan kita setiap hari. Filter apa tindakan kita setiap hari. Jangan senang-senang dedahkan diri kita dengan benda-benda yang tak perlu ni. Yang dipanggil apa external stressor. Benda-benda yang boleh buat kita stres. Sebab kita ni ada tanggungjawab. Kita ni trader. Kita kena pastikan mental kita rational. Sebab tu floor bank punya trader, floor trader lah kita panggil. Floor trader, banker ni kita susah nak kenal. Agak-agaknya sebab apa? Sebab banker takkan bagi orang senang-senang jumpa dia punya trader. Because why? It's confidential. Dia kena jaga mental trader-trader dia. Dia kena provide trader-trader dia, trader-trader bank ni provide with everything. Bagi dia happy supaya dia boleh rational. Sama juga macam JDT, macam mana TMJ jaga dia punya football player. Dia bukan hanya jaga fizikal, dia jaga mental player-player dia. Bagi ni, engkau happy, aku nak engkau training, engkau menang. Tu je. Sama juga macam trading, okay? Konsep yang sama. So berbalik kepada noise tadi tu, berbalik kepada cerita PKP kita tadi tu pula, bila kita dah keras duduk kat rumah, pisang duduk kat rumah, kita mulalah ada masalah dengan isteri kita. Kita bengang bila wife kita duduk marah-marah. Yelah sebab sebelum ni kan kita kerja, kita keluar. Manalah nak dengar isteri kita marah anak-anak kat rumah. Tapi sebab PKP ni, kita kena duduk rumah, work from home, kita dengarlah dia membebel hari-hari, kita dengar jerit. Jadi bila kita dengar benda-benda negatif tu, stress level kita akan naik. Bila stress level kita naik, kita tambah pula dengan baca benda-benda negatif dekat Facebook. Agak-agaknya meletup tak otak kita? Meletup bang. Okay? Kita tak filter benda tu. So itu antara noise yang saya kata tadi tu. Bila noise ni, dia akan duduk dalam kepala kita. Tugas kita kena filter, buang noise tu. Jangan masuk position dalam keadaan isteri kita tengah melalak dekat anak-anak kita kat dapur tu. Jangan. Okay? Sebaiknya kita redakan dulu keadaan, kita ambil anak kita, pujuk balik supaya noise dalam kepala kita berkurang. Bila noise tu berkurang, kita akan rasa relax. Bila kita relax, buka chat, senyum, cari position. Then only insya-Allah position kita berkualiti. Okay? Sebab tu bahayanya noise dalam
dalam mempengaruhi kita untuk buat keputusan dalam entry. Abang Adi Raden, negative attract negative, vice versa, correct. Okay, dalam Facebook Fly FX, bagi siapa yang tak pernah follow, saya jemput untuk follow Facebook saya. Banyak saya membebel tentang mengekalkan sifat positif dalam trading. Banyak sangat. Sampai orang pun dah naik muak agaknya. Okay, so itu point nombor 5. Bila noise mula menghurung kepala kita, detach daripada chart. Jangan tengok chart bila kita rasa noise banyak sangat dalam kepala kita. Bila tengah marah, jangan tengok chart. Okay, so mulai dari sekarang abang-abang, please filter apa bahan bacaan korang. Okay, jangan senang-senang terima maklumat, especially maklumat yang negatif. Bila nampak je benda negatif, try, scroll je. Lari, sentiasa lari. Because why? You are a trader. Kita deal, kita trade menggunakan duit, bukan guna pasir. Kalau trade guna pasir, no problem. Kita rugi pasir ni, kita ambil pasir belakang rumah, top up balik dengan pasir. Tapi the problem is kita trade dengan duit. Okay, so kena jaga benda tu. Okay, dan yang terakhir sekali, bila price kerap melanggar zone yang kita lukis. Kita ni beria-ria lah. Yelah kata naked chart trader kan. Kita beria mak kotak sana, kotak sini. Price langsung langgar kotak-kotak yang kita dah mark tu. Bila kita perasan benda tu jadi, itu adalah tanda terakhir, detach daripada chart. Jangan paksa diri. Relax. Sebab apa? Sebab kita dah mula tanda kotak yang meraban. Kotak yang tak sepatutnya kita tanda pun kita dah tanda. Jadi benda tu adalah benda yang akan merosakkan kita punya analisis. Okay. So untuk naked chart trader biasanya kan orang suka melukis dekat chart. So kalau kata price kerap melanggar ataupun price tak pergi langsung ke apa, price tak ikut arah yang kita lukis tu, maka itu adalah tanda yang kita kena detach daripada chart. Alright. Contohlah kalau kita tengok kat H1, berpuluh-puluh kotak kita tanda. Apa fungsi kotak yang kita tanda tu pun kita dah tak ingat dah. Kan? Kita tanda dekat H4 gini, bila kau H1, kotak pink ni tadi aku tanda untuk apa Sebab dah banyak sangat benda dalam kepala kita dan benda ni kenalah kita jaga. Sebab apa? Benda ni macam saya cakap tadi, dia berkaitan dengan duit. Duit ni untuk kita nak buat beli barang keperluan ataupun untuk kita nak grow account kita, untuk kita nak invest. Tapi so tak boleh main-main lah. Treat it like real lah. Kan? Kita bukan main forex. Kita ni forex trader. Kita bukan forex player. Kita bukan main. Alright? So, bila dah sampai tahap semua benda yang kita lukis ni tak ikut accordingly, itu adalah tanda yang detach lah daripada chart. Jangan lagi paksa diri untuk tengok chart. And sebab kita kena sentiasa pastikan kita tengok chart dalam keadaan kita happy, kita relax. Bukan stres-stres, tengok account bank dah tinggal berapa ringgit je ni, kena trade lah ni nak dapatkan duit. Jangan buat macam tu. Okay? Melainkan kalau you all trader yang berpengalaman, itu lain cerita. Kalau yang memang betul-betul baru setahun, 2 tahun kenal, saya harap perkongsian saya ni boleh menyelamatkan korang daripada terjebak dengan lebih jauh. Okay, especially zaman-zaman PKP ni saya perasan trend untuk orang belajar trading sangat tinggi. Sangat tinggi. Semua orang nak buat duit, semua orang nak itu, semua orang nak profit. Tapi kalau kita tak educate orang betul-betul, kita akan merosakkan lagi hidup orang. Jadi saya harap berapa orang, lebih kurang 30 orang peserta yang ada dalam ni, kalau ada kawan-kawan yang memang berminat nak belajar, saya harap bantu diorang betul-betul terangkan baik dan buruk terlibat dalam bidang forex ni. Okay? Jangan semata-mata kita nak penuhkan poket kita, lantak pilah dengan diorang. Jangan macam tu. Because why? Pegangan saya, bila kita buat diorang happy, kita bagi ilmu kat diorang, happy tu akan datang balik kepada kita dan kita akan jumpa jalan dalam trading. So, kebaikan yang kita buat pada orang tu, dia akan balik-balik kepada diri kita semula. Itu saja pegangan yang saya pegang. Okay, so kalau ada kawan-kawan yang minat belajar trading, cuba cari masa santuni diorang, ajar diorang, kongsi ilmu dengan orang, niatkan untuk nak sama-sama bantu. Aku bantu kau, kau bantu aku. Macam mana pula yang kau bantu aku? Ialah bila kita ajar dia berjaya, dia faham apa yang kita ajar, at the same time ilmu kita bertambah, keyakinan kita bertambah. Maka kita akan start make money lah. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Janganlah kita rasa dengki ilmu yang kita ada, kita tak nak share dengan orang. Sebab kita rasa, buat apa aku nak ajar kau cara buat duit?
pegangan tu salah lah, dia busuk hati sikit. So kalau kita berpegang kepada mentaliti yang macam tu, dia akan merosakkan kita sendiri. Jadi pengakhirannya macam saya cakap tadi, forex ni dia mengajar kita tentang kehidupan. Kalau kita faham konsep kehidupan, kita aplikasikan konsep kehidupan, insya-Allah trading kita mudah. So kalau masih ada yang blur, macam mana lagi ni konsep kehidupan ni? Kalau masih ada lagi yang blur, saya ringkaskan, kita buat baik, kita dapat kebaikan. Okay? Kita bukan buat untuk kita makan seorang. Jangan buat macam tu. Okay, so saya rasa itulah setakat ni 6 tanda yang kita kena kenal pasti untuk kita menjadi seorang trader yang berkualiti. Maksudnya bila 6 tanda ni kita kenal, kita tahu dah jadi kat kita, lari daripada chart. Tinggalkan chart sekejap. Layan anak-anak, layan keluarga dan sebagainya. Okay, saya rasa itu saja untuk perkongsian saya malam ni. Now kita buka kepada ruang persoalan. Silakan. Ada apa-apa yang nak ditanyakan ke? Kan? Ardi Raden, melalui trading pun kita boleh belajar kenal diri. Okey. Sangat betul. Melalui tanam pokok pun kita boleh belajar pasal forex. Kan? Bila kita dah ada kat satu tahap yang kita selesa, apa benda yang kita buat dalam kehidupan semua kita boleh kaitkan dengan forex ataupun dengan chart. Kenapa dia macam tu? Sebab apa? Sebab chart ni adalah psikologi manusia yang ditunjukkan dalam bentuk candlesticks. Ini panjang lah kalau nak cerita. Ini mungkin saya ceritakan dalam page saya nanti pada masa akan datang, insyaAllah. Soalan daripada Firuz Fahmi Yusof. Berapa kerugian paling besar cikgu lalui? Ya Allah. Ini nak throwback ni. Okay. Berat juga untuk saya nak nyatakan sebenarnya sebab benda ni dia benda yang agak pahit lah untuk saya. Tapi soalan ni pun dia subjektif. Total kerugian yang saya rasa saya dah hadap sepanjang daripada 7 tahun lepas sampai ke sekarang, saya rasa it is almost around 400,000. Lebih kurang. Ringgit, bukan dolar, ringgit. Okay. Dan pada orang lain mungkin alah tak adalah besar mana pun. Sembang macam dah bankrupt je. Tapi pada saya amount tu besar. Pada saya amount tu besar. Dan pada saya bila dah sampai tahap kekacau ASB, kacau tabung haji, itu adalah satu benda yang sangat menyeksakan lah. Dan paling teruk bila dah kacau duit raya anak-anak. Bila sampai duit raya anak-anak, kita dah mula korek, buat depo, itu zalim lah. Saya anggap diri saya zalim dan setiap malam, kadang-kadang bila saya teringat tu saya tak boleh nak maafkan diri. Dululah. Sekarang Alhamdulillah semua tu dah diganti balik dan Alhamdulillah saya bangkit balik bermula daripada tahun 2018 lah Alhamdulillah. Dan saya dirikan Third Eye dan tak ada lagi dah isu-isu macam tu. Tapi saya rasa macam seronok untuk nak share keburukan yang pernah saya buat dulu. Bukanlah aib, tapi pengalaman yang boleh membantu orang lain, yang boleh motivate orang lain untuk faham apa sebenarnya trading ni. Dia bukan nak buat duit mata-mata. Okay? Right. Macam mana nak kekalkan positive thinking atau vibes tu cikgu? Okay, karaoke. Macam mana nak kekalkan positive thinking atau vibes? Alright. Benda pertama, karaoke dah kahwin belum? Dah kahwin Anak berapa orang? Seorang, Alhamdulillah. Berapa umur anak? 1. Okay. 1 tahun. Dia 1 tahun seronok. Sebab bila kita tengok anak 1 tahun ni, dia masih dalam fasa toddler kan. Toddler ni dia comel je kan. Kalau dah masuk 3 tahun dia mula macam, panas pula aku tengok budak ni duk panjat meja, duk pecahkan pinggan kan. So umur setahun ni, inilah peluang terbaik untuk kita belajar macam mana nak kekalkan rasa positif. Jadi macam mana cara dia? Saya share. Every morning, setiap pagi, buka mata. Bila buka mata, tengok siapa sebelah kita. Isteri kita, anak kita. Bila kita nampak dua muka makhluk ni, isteri kita dengan anak kita, dalam hati kita akan latih hati kita untuk sebut Alhamdulillah. Kenapa? Sebab kita ada isteri yang jaga kita, kita ada anak yang melengkapkan keluarga kita dan bukan semua orang ada benda tu. Allah tak bagi kat semua orang.
Bila kita bangun pagi, itu benda pertama yang kita buat, kita latih diri selama 21 hari, amalkan, sebut Alhamdulillah, tengok muka anak kita, tengok muka isteri kita yang jaga kita, jaga makan pakai kita, latih selama 21 hari untuk buat. Sepanjang hari kita tu, bila setiap pagi kita buat benda tu, kesan dia sepanjang hari kita akan sentiasa ada dalam keadaan yang positif. Dengan syarat, macam saya cakap tadi, point nombor 5, noise tu semua kita buang. Buang macam mana? Filter apa yang kita baca dekat Facebook. Kalau perlu unfriend. Because why? Kita berdiri jaga kita punya positif aura ataupun positif energy. Tapi pada masa sama kita bagi kebocoran tu datang. Dengan apa? Dengan baca benda-benda yang negatif. Baca kes bunuh diri sana, bunuh diri sini. Kita baca kerajaan pintu belakang macam ni, kerajaan pintu depan macam ni. Semua tu benda-benda yang merosakkan kita punya aura positif. Jadi konsep yang saya pegang bila saya mula amalkan, sebut Alhamdulillah untuk 4 anak saya dan seorang isteri yang saya ada dengan mak ayah saya yang masih hidup. Kesan dia sampai ke malam, dia akan ada rasa yang happy je. Susah untuk orang nak pecahkan aura saya. Poyo pula cakap macam tu. Tapi susah untuk orang nak kacau vibe saya. Faham kan bila saya sebut vibes? Vibes ni dia wujud. Tapi kita tak nampak dengan mata kasar. Sebagai contoh, kita nampak wifi kita kat rumah kita ada modem, ada router, betul? Kita nampak tak wifi tu berlega kat rumah? Tak nampak kan? Tapi wifi tu dia sambung ke komputer, betul? Itulah konsep aura. Sama je. Dia tenaga, energi. Yang tak nampak tapi dia wujud. Jin, nampak tak? Tak nampak. Wujud tak? Wujud. Ciptaan Allah. Okay? Aura pun sama. Tak nampak tapi wujud. Tapi macam mana physically kita nak nampak? Daripada raut wajah. Itu kita panggil nur. Bila orang tu dia jaga aura dia, dia jaga energi dia, dia tak dengar benda-benda yang negatif, kita nampak muka dia sejuk je. Especially muka-muka alim ulama, muka-muka wali. Kita akan ada rasa sejuk je. Tapi kalau muka orang tu jenis yang kuat meroyan, kuat maki hamun, marah orang sana sini, kita automatically boleh nampak kenapa muka dia ni rasa macam tak tenang dia tengok muka dia ni. Dan kita akan ada gerak hati yang aku tak nak dekat lah dengan kau ni. Because why? Energy tak sama. Okay? So untuk kekalkan rasa positif, nak maintainkan positive vibes, yang pertama sebutkan setiap pagi tengok muka. Siapa muka orang sebelah kita? Bini kita, anak-anak kita. Lahirkan rasa syukur tu. Because why? Bila kita bersyukur, nescaya Allah tambah nikmat. Betul? Ayat Al-Quran sebut la in syakatum wa azidannakum. Kalau tak silap saya. Bila kita bersyukur, kau bersyukur, nescaya aku tambah nikmat. Konsep dia gitu je, Khairul. Bersyukur. Being grateful. Kita bersyukur, kita latih diri kita sebut Alhamdulillah. Kita maksudkan Alhamdulillah. Allah yang bagi rasa happy tu. Bukan kita yang mencari. Dia nikmat daripada Allah benda tu. Sebab tu kadang-kadang ada setengah orang kita tengok kat kampung, kita tengok alah kesiannya daifnya pakcik ni minum kopi, makan biskut, duduk makan kayu. Kita ni bawa kereta preve. Contohlah preve kan. Tapi sebenarnya pakcik tu yang kaya. Pakcik tu lagi bahagia. Preve kita ni bayar bulan-bulan tak habis. Bayar bulan-bulan tak habis lagi hutang dengan bank. Pakcik ni dah tak ada hutang. Dia tenang je minum kopi, tak ada hutang nak kena fikir. Hidup dia bahagia, dia kenyang makan kopi. Jadi dia happy, kita yang nampak dia tak happy, tapi sebenarnya dia happy. Dan siapa yang boleh bagi happy tu? Allah je. Okay? Jadi nak kekalkan rasa positif, pertama, sentiasa rasa bersyukur. Yang kedua, jaga noise, filter. Apa benda noise yang masuk kat dalam kepala kita, sentiasa filter. Dan yang ketiga, jangan tengok Netflix. Okay? Jangan tengok Netflix. Kenapa? Sebab Netflix tu kita dah consider sebagai soft porn punya aplikasi. Dia bukannya movie dah. Itu yang saya rasa, saya nampak dia dah jadi macam satu jarum yang bahaya untuk orang Islam. Kalau semua orang Islam lah dalam grup ni. Kalau rasa saya ni terlalu jauh sangat fikir, terpulanglah. Tapi inilah apa yang saya rasa. Dia adalah satu soft porn yang menggalakkan kita ke arah lembah kejahatan. Dia tak bawa kita, dia mencetuskan saja. Idea je. Alright? Tempoh detach dari chat tu macam mana Ahmad Hanzalah? Tempoh detach dari chat tu sampai kita rasa kita dah betul-betul relax untuk tengok chat. It could be 1 week, it could be 1 month, it could be 2 months. Macam jadi kat saya baru-baru ni, Faris Sabri ada kan dalam ni? Faris Sabri ni antara orang yang saya minta untuk tengokkan akaun saya tu, yang saya cerita akaun gold $10,000 tadi tu. Waktu saya dah dalam keadaan mental saya koyak,
kebetulan ada yelah sebab saya isu kerja macam-macam semua, saya tak boleh nak control. Saya bagi akaun saya tu, password saya dekat Faris Sabri. Faris Sabri jaga akaun saya 2 bulan saya tak tengok chat langsung. Saya cuba nak recover. 2 bulan saya tak tengok chat. Betul ke Faris? Okay. So, Faris ni mesti dah live ni. Ada. Ada lagi. So, Tapi sebab tak nampak orang kan, tak tahu pergi mana. dia ni dalam kegelapan ni. So, 2 bulan saya tak tengok chat. Jadi dia bergantung. Hanzalah, dia bergantung. Kadang-kadang ada orang seminggu dah recover. Kadang-kadang sehari pun recover. Ada masa saya, malam ni saya stres. Saya koyak dan meroyan. Aku nak cut loss lah semua position, mengadu dekat trader lain. Esoknya dah okey, trade balik. Jadi proses tu bergantung kat setiap orang. Macam mana cara kita control kita punya aura. Macam mana cara kita control kita punya vibes. Kalau kita berjaya control sepenuhnya, cepatlah prosesnya. Kadang-kadang ada setengah orang dia tak sedar pun dia tak berjaya control. So penting untuk kita kenal bila masa untuk kita stop, bila masa untuk kita start balik tengok chat. Okay? Dia tak ada masa-masa. Saya tak tetapkan seminggu, sebulan jangan tengok chat. Tak, bergantung. Okay, ID Raden, cumulative of human behavior, market movement, correct. Market movement yang ditunjukkan oleh chat. Itu adalah sifat manusia. Okay. Saya dah tengok cerita, inilah ceritaku yang turning point cikgu yang dekat KFC tu. Itu pun sangat-sangat bagi kesan kepada saya. Okay, cerita KFC. Saya tanya soalan yang nampak apa kat KFC pun tak dapat jawapan ni. Tak dapat jawapan. Dan seeloknya biarlah benda tu antara saya dengan Allah lah. Saya anggap itu, yelah kita setiap manusia, kita ada turning point. Okay, setuju tak apa saya cakap? Setiap manusia akan ada turning point. Even Nabi Muhammad SAW pun ada turning pointnya. Bila turning point Rasulullah? Turning point Rasulullah waktu Rasulullah mula dapat wahyu. Itu turning point Rasulullah. Maksudnya sebelum Rasulullah terima wahyu daripada Jibril, Rasulullah mengasingkan diri, betul? Dia beruzlah dengan orang jauh daripada masyarakat, dan itulah turning point dia. Jadi saya percaya setiap orang akan ada turning point dia. Okay? Bila first jejak 1 million USD cikgu? Soalan dia. Tak pernah. Saya tak pernah jejak 1 million USD. Saya tak pernah ada target untuk ke arah tu. Okay, saya harap menjawab soalan tu lah. Tapi PJJ. Okay. Pasangan percintaan jarak jauh dengan isteri. Tapi bukan dibenarkan ke sekarang? Tak dibenarkan. Okay, tak apa. Belajar melahirkan dan menzahirkan rasa syukur. Betul, correct? Setuju bosku. Ada betul sampai hati. Okay. Alright. So, jam pun dah 11 suku. Saya kembalikan majlis kepada Abang Hasma, dan sebelum saya pass balik baton kepada Abang Hasma, saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Hasma sudi jemput saya untuk buat sharing. Saya harap sharing saya ni sampai kepada orang ramai, especially kepada tuan-tuan semua, dapat apa setiap mesej yang saya nak sampaikan, dan saya minta maaf jika ada terkasar bahasa ataupun apa yang saya cakap ni meraban je, point tak sampai ke apa, saya minta maaf sangat-sangat. Tapi inilah apa yang saya mampu buat. Dan semoga perkongsian ni berjaya bagi motivasi kepada trader, mana-mana trader yang ada dalam grup kita malam ni, untuk rasa motivated dan rasa tak keseorangan dalam dunia trading. Sebab bila kita rasa kita keseorangan, waktu itulah bisikan datang, dan kita kena pastikan jangan terjerumus ke arah bisikan-bisikan jahat ni. Jadi kalau ada masalah, feel free to contact us dekat The Third Eye, boleh PM kita. Kita ada tim admin yang boleh layan. Bukan layan lah, maksudnya kita boleh tolong, motivate. Because motivation is very important. Jadi akhir sekali, terima kasih Abang Hasma sudi jemput saya. Saya minta maaf untuk segala salah-salah kata, terkasar bahasa, terpoyo, termerepek. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya pass balik baton kepada Abang Hasma, insya-Allah. InsyaAllah. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda semua, terutama sekali trader di luar sana.
Okay, link kepada page The Third Eyes dan link kepada Telegram The Third Eyes saya dah kongsikan pada ruangan description. So anda boleh klik di sana untuk sertai dan support untuk like page beliau lah.